بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث عن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah sebelum kita masuk pada perbahasan syarat-syarat wajib puasa, kita ulang sedikit apa yang telah kita belajar pada perbahasan yang lepas. Kita dah salah bagi tahu dalam 2 dars yang lampau. Ini dars yang ketiga, kitab Ithaful Anam bi Ahkamus Siyam. Persamaan mutlak, itu tempat yang kita salah. Persamaan mutlak boleh berlaku disebabkan oleh salah satu daripada 3 perkara. Dengan makna ada 3 pandangan, bukan boleh berlaku dengan salah satu daripada 3 perkara, tapi ada 3 pandangan. Bagaimana nak dikatakan satu tempat dengan satu tempat yang lain itu satu mutlak. Pandangan pertama mengatakan dengan jarak 2 marhalah, iaitu 85 km. Jika satu tempat nampak anak bulan dan tempat yang lain yang dekat dengan tempat yang nampak anak bulan itu jaraknya hanya sekadar 85 km dan ke bawah, maka itu dianggap sebagai satu matlaq, ittihadul matlaq. Jadi bila tempat nampak anak bulan puasa, tempat yang lain juga yang tidak nampak anak bulan tapi dekat dalam jarak 85 km, dalam jarak 2 marhalah, juga wajib puasa. Itu yang pertama. Yang kedua ialah pandangan Abdullah Syarqawi. Syekh Abdullah Syarqawi, Syekhul Azhar, mengatakan 24 farsakh. 24 farsakh. Satu farsakh lebih kurang 5 km. Jadi 24 farsakh bermakna lebih kurang 120 km. Bukan 120 minit. Jadinya contoh di Pahang nampak anak bulan. Keliling Pahang ini, negeri-negeri lain yang jaraknya dengan Pahang dalam lingkungan 120 km dan ke bawah juga wajib puasa walaupun mereka tak nampak anak bulan. Itu pandangan Abdullah Asy-Syarqawi rahimahullah. Pandangan ketiga ialah pandangan yang disebut oleh Al-Allamah Ba Makhramah. Menurut beliau, bila mana waktu tenggelam matahari bagi 2 tempat itu kadarnya ialah 8 darajat dan ke bawah, maka dikatakan 2 tempat itu matlaknya sama. Dengan mana kalau satu tempat nampak anak bulan, tempat yang lain juga wajib puasa. Apa makna 8 darajat? Di sisi ahli falak, 1 darajat ialah 4 minit. Maka kalau 8 darajat, 8 darab 4 bersamaan 32 minit. Dengan makna, kalau di Pahang maghrib kita pukul 7, di Selangor contohnya pukul 7.15, maka Selangor wajib puasa bila Pahang nampak anak bulan. Tempat lain contohnya Johor, tak, maghribnya pukul 7.20, kita pukul 7, maka Johor juga wajib puasa bila mana di Pahang nampak anak bulan. Sekalipun di Johor tak nampak anak bulan, sekalipun di Selangor tidak nampak anak bulan. Kerana apa? Kerana maghrib antara negeri Pahang, Selangor dan Johor tersebut tak kurang daripada 32 minit. Beza dia kurang daripada 32 minit. Di sini pukul 7, di sana 7.10, 7.20, 7.30, 7.31 begitu.
Itu ulang kaji dan pembetulan kepada 2 dars yang telah kita terang dalam keadaan salah. La haula wala quwata illa billah. Terima kasih Ustaz Hadi sudi tengok dan sudi tegur. Saya pening lagu mana mula-mula syarah dulu salah dah sekali, lepas tu kita perasan, kita syarah kali kedua untuk dengan niat untuk membetulkan kali pertama, salah juga kali kedua, ini kali ketiga kita syarah. InsyaAllah ini tak salah lah. Jadi 24 farsakh di sisi Al-Imam Abdullah Syarqawi bersamaan 120 kilometer, bukan 120 minit. Selesai. Kemudian kita berpindah kepada syarat wajib puasa. Disebut dalam kitab kita ni, apa makna syarat wajib puasa? Maknanya kalau seseorang itu cukup syarat-syarat ni, maka wajib puasa. Kalau tak cukup, maka tak wajib puasa. Tak wajib puasa bukan bermakna kalau puasa terus dikatakan tidak sah. Belum tentu. Boleh jadi puasa tak wajib. Tak. Tapi kalau puasa juga boleh jadi sah. Contohnya, bercontoh, antara syarat wajib puasa yang kita akan bincang ialah baligh. Maka budak yang belum baligh tak wajib puasa. Tapi kalau dia puasa, cukup syarat yang lain, sah puasa, dia dapat pahala. Tak. Ibu ayah dia akan dapat pahala. Okay. Ada juga yang tak wajib dan tidak sah kalau dia puasa sekalipun. Contohnya Islam. Kalau orang tu kafir, tak wajib puasa. Kalau puasa sah tak? Tidak sah. Jadi kena fahamlah tu. Jadi kita baca syurutu wujubis shaum wa hiya al-islamu wal aqlu wal bulughu wa itaqatus shaumi was sihhatu wal iqamatu wa ilaika bayanuha. Syarat wajib puasa yang pertama Islam. Yang pertama Islam. Maka tidak wajib puasa bagi orang yang kafir wujuba mutalabah biha fid dunia. Jadi orang kafir tak wajib puasa tidak wajib secara wujub mutalabah. Maknanya kita di dunia kita tak minta orang kafir tu puasa. Sebab kalau dia puasa pun puasa dia tidak sah. Adapun di akhirat dia kekal akan diminta ataupun akan ada mutalabah, dengan mana dia di akhirat kelak akan diseksa sebab tak puasa. Jadi orang kafir ni wajib puasa di dunia tidak. Sebab kalau puasa pun tidak sah. Tapi bila dia mati di akhirat kelak, dia akan diazab sebab tak puasa. Jadi dia diazab yang pertama sebab dia kufur, kafir. Yang kedua sebab dia tinggal puasa. Yang ketiga sebab tak tutup aurat. Yang keempat sebab apa? Minum arak. Yang kelima dan seterusnya. Jadi orang kafir kekal akan diazab di akhirat kelak sebab meninggalkan furu'us syariah seperti salat, zakat dan sebagainya. Okey, itu bagi orang kafir yang asli. Bagaimana pula kalau orang tu asalnya Islam kemudian murtad, na'udzubillah. Disebut dalam kitab ni, wa ammal murtaddu 'anil islami wal 'iyadzu billahi ta'ala fala yasihhu as-shawmu minhu wa yabtulu shawmuhu lakin yajibu 'alaihi liwujubil qada' in 'ada lil Islam. Adapun murtad daripada Islam, na'udzubillah, maka puasanya tidak sah. Kalau dia puasa dalam keadaan dia murtad, puasanya tidak sah. Tak. Cumanya kekal wajib bagi dia puasa. Ni nampak pelik sikit tak? Kalau puasa tidak sah tapi wajib juga puasa. Apa makna dia? Maknanya ialah bila mana seseorang tu murtad, betul kita katakan kalau sedang murtad dia puasa, puasanya tidak sah. Sebab dia kufur, kafir. Tapi dalam masa yang sama kita sebut puasa tu wajib ke atas kamu. Orang kafir tu ataupun murtad tu, si murtad tu akan tanya macam mana nak wajib ke atas aku kalau aku puasa tidak sah. Kita jawab macam ni, mudah je. Kamu masuk Islam balik dan kamu puasa. Itu maksud wajib ke atasnya puasa. Maknanya hari itu kena puasa. Saya murtad je lah, kamu murtad masuklah Islam balik, benda susah kan. Lepas tu puasa. Itu maksudnya. Bukanlah maksud wajib puasa bagi orang murtad tu ketika dia sedang murtad tu dia puasa. Tak. Sebab kalau dia murtad dia puasa tak sah. Jadi kena faham elok-elok dengan kalam ulama kita. Jadi disebut wa amal murtaddu anil islami wal iyadzu billahi ta'ala fala yasihhu as-shaum minhu wa yabtulu shaumuhu lakin yajibu alaih. Akan tetapi wajib dia puasa. Apa dalil wajib?
Nanti kalau dia kembali kepada Islam, contohlah dia tu Islam, lepas tu murtad dan 2 tahun tak. Lepas tu Islam balik 2 tahun tu, yang dia murtad tu dia kena qada. Dan al-qada ni ulama sebut far'un wujub. Qada ini ialah cabang kepada wujub, kewajipan. Wajib dulu ke atas bahu kamu puasa, kamu tak buat pun kena qada. Faham tak? Jadi ketika mana sedang murtad tu, puasa tu wajib dia buat, dengan cara yang kita terang tadi lah. Tapi dia tak buat juga. Bila tak buat juga, nanti kamu masuk Islam balik kena qada. Kena qada. Begitu Okey. Itu di dunia lagi kita katakan begitu kepada orang yang murtad. Ada orang kafir, kita tidak katakan kepadanya wajib baginya puasa ketika mana sedang kufur, kafir yang asli. Oleh sebab itu, bila mana dia masuk Islam selepas puluh-puluh tahun dia dalam keadaan kufur, bila dia masuk Islam, dia tak perlu qada puasa-puasa yang dia tinggal ketika mana dia kufur. Sebab apa? Ketika mana sedang kufur tu, puasa tidak diwajibkan ke atas dia di dunia ni. Bila tidak diwajibkan ke atas dia, maka tak boleh nak dikatakan nanti kena qada bila masuk Islam. Tak boleh kata lagu tu, sebab tak wajib. Berbeza dengan orang yang murtad. Jamil jiddan. Jadi hunaka farq daqiq baina al-murtad wal kafir al-asli. Itu syarat wajib yang pertama. Yang kedua, al-aqlu. Al-aqlu, kena berakal. Maka tak wajib puasa bagi orang gila. Bukan sekadar gila, bukan sekadar puasa tak wajib, malah semua takalif yang berkaitan dengan sembahyang, haji, puasa dan sebagainya, kecuali yang berkait dengan harta seperti zakat. Zakat walaupun gila kena keluarkan zakat. Jadi disebut waman faqada aqluhu likibarin fayafqidu hawasahu wa syu'urahu fahadha yasqutu anhu taklif li'anna al-aqla manatu taklif. Jadi barang siapa yang hilang akalnya disebabkan tua. Hilang akal ni boleh jadi memang gila lah, sakit gila, boleh jadi apa tu orang panggil Alzheimer, maknanya nyanyok. Dia pun tak kenal siapa nama dia. Tak, anak dia pun tak tahu mak mana dah. Ni Zaid ke ni Muhammad, tak ingat nama. Tak, rumah dia pun tak tahu kat mana. Kalau dia keluar berjalan tak tahu nak pulang ke rumah lagu mana. Orang panggil nyanyok lah. Tak. Tu. Na'udzubillah lah. Nenek saya dulu dekat-dekat dia meninggal, akhir umur dia tu dia adalah sakit nyanyok. Sampai bila keluar rumah tu nak kembali ke rumah tak ingat. Tu. Jadi orang yang nyanyok sebegitu rupa, tak ingat nama sendiri, nama anak tak ingat. Apa nama-nama benda pun jadi lupa belaka dah. Ketika itu tak wajib puasa. Tak wajib puasa. Okey. Sebab okey, selesai. Wa amma sakran fa in kana muta'addiyan. Selesai kalau gila. Sekarang berpindah kalau mabuk pula. Mabuk ni tak gila tak? Gila ni gila betul. Mabuk ni dia bawah sikit daripada gila. Dia payah sebab minum arak, lepas tu dia okey balik, sembuh balik. Jadinya kalau mabuk apakah hukumnya? Adakah wajib puasa? Maka kita baca sikit. Wa amma sakranu fa in kana muta'addiyan bi sukri fa yabtulu shaumuh. Wa ikhtalafu hal yajibu alaihi al-qada'u am la. Sarraha Ibnu Hajar wa Ramli rahimahumullah bi wujubihi li ta'addih. Wa qala Ibnu Qasim al-Abbadi rahimahullah yajibu ala sakran al-qada' mutlaqa wa illa lam yata'adda bihi kamaradin fa shaumuhu sahihun wa sayati tafsiluh. Secara ringkasnya di sini disebut orang yang mabuk, kalau sengaja mabuk, pisah pergi ambil ubat mabuk, maka kawan tu mabuk. Dah. Bila mabuk ni puasanya batal. Bila mabuk puasanya batal. Adakah kena qada? Maka Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli secara jelas memberitahu, berpandangan
wajib qada kerana dia sengaja makan ubat untuk mabuk. Okey, Al-Imam Ibnu Qasim Al-Abbadi. Okey, jadi di sisi Imam Ibnu Hajar Imam Ramli, kalau tak sengaja mabuk, maka tak wajib qada lah. Kalau sengaja mabuk batal puasa dan wajib qada. Berbeza dengan pandangan Imam Ibnu Qasim Al-Abbadi, beliau berkata kalau mabuk itu sengaja ataupun tidak sengaja sekalipun, maka kena qada. Itu. Jadi kita ada dua pandangan. Pertama, pandangan kumpulan Imam Ibnu Hajar Imam Ramli. Mereka mengatakan perincian, ada perincian tafsir. Kalau mabuk sengaja maka kena qada. Kalau mabuk tu tidak sengaja maka tak perlu qada. Imam Ibnu Qasim Al-Abbadi kata tak, sama ada sengaja mabuk ataupun tidak sengaja mabuk, memang perlu qada dan memang wajib qada. Okey, selesai. Syarat yang ketiga, syarat wajib yang ketiga ialah al-bulugh, baligh. Maka mereka yang belum baligh, sama ada daripada kanak-kanak lelaki ataupun perempuan, tidak wajib berpuasa. Tidak wajib, ya memang tidak wajib. Tapi sah ke tidak? Kalau seorang budak yang belum baligh nak puasa, kita sebut sah puasanya kalau mumayyiz. Kalau mumayyiz. Contoh anak saya Fatimah Zahra umur 5 tahun, dah mumayyiz dah lah. Makna mumayyiz ni dia boleh buat perkara asas sendiri. Dia boleh makan sendiri, dia boleh pergi tandas basuh berak kecil sendiri. Tak? Itu dipanggil mumayyiz. Wajib dia puasa tak? Kita sebut tak wajib, tapi kalau puasa juga sah. Sebab apa? Dia dah mumayyiz. Kalau budak belum mumayyiz tidak sah lah. Saat Ramadan umur setahun 2 nak puasa, tak mumayyiz lagi, tidak sah. Dan wajib bagi wali, bagi mak ayah, melatih anak mereka untuk puasa dan suruh anak mereka puasa kalau anak itu mampu. Ini kias kepada sembahyang. Kita orang Islam, bila anak kita dah sampai umur 7 tahun, wajib kita suruh dia sembahyang. Wajib kita suruh dia menjauhi perkara maksiat. Wajib kita suruh dia buat perkara-perkara yang wajib seperti pakai tudung dan sebagainya. Wajib suruh. Dan suruh tu mesti dengan agak tegas. Kakak kalau tak pakai tudung, habis watan. Adik kalau tak pakai seluar panjang, habis cubit, watan. Mana kita agak tegas lah, bagi dia takut. Tak, jadi dia pakai. Bila pakai ni biasa buat, biasa puasa, biasa sembahyang. Sampai satu masa wajib kat atas dia sembahyang, dia tak rasa janggal lah. Dia wajib kita suruh. Masuk umur 10 tahun, wajib kita rotan. Wajib kita rotan. Okey. Rotan tu bukan rotan yang melukakan lah. Rotan sekadar mendidik. Mungkin dengan cubit sikit, pukul sikit gitu, supaya dia rasa ayah dia marah dan dia mula berpuasa, menutup aurat dan sebagainya. Jadi kalau tak buat tu berdosa tu. Mak ayah berdosa. Okey. Wajib suruh dan juga wajib rotan kalau masuk umur 10 tahun bagi puasa ni, kalau anak tu mampu. Sini. Duduk. Kalau anak tu tak mampu, maka tak wajib puasa dan tak wajib rotan. Gitu Okey. Yang keempat, itaqatus shaum. Yang keempat apa dia? Syarat yang keempat untuk wajib puasa, itaqatus shaum. Mampu untuk berpuasa. Maka tidak wajib puasa bagi mereka yang tidak mampu. Tidak mampu pula ada dua. Sama ada secara hissi. Secara hissi ni secara hissan. Secara zahir lah. Sebab dia tua, sebab dia sakit tertentu, maka dia tak boleh puasa. Doktor tak bagi puasa. Kalau puasa, mampus kawan tu. Tak? Tu. Maka tak wajib puasa. Fakabirus sin alladhi la yutiq as-sawma fi jami'il azman. Mereka yang umur dah tua bangka, yang tak mampu puasa. Kalau tua mampu puasa, kena puasa. Mereka yang umurnya dah tua bangka, yang tak mampu puasa pada setiap zaman, tiap-tiap hari tak mampu puasa, maka tak wajib baginya puasa. Begitu juga mereka yang ada sakit-sakit tertentu lah, yang tidak ada harapan sembuh. Sekira-kira kalau mereka puasa menyebabkan kesusahan yang melampau,
ataupun menyebabkan perkara-perkara yang mengharuskan tayamum, seperti apa? Menyebabkan kematian, menyebabkan hilangnya manfaat anggota badan, menyebabkan hilangnya anggota badan itu sendiri, menyebabkan meninggalkan kesan yang buruk pada anggota yang zahir, dan seterusnya yang boleh dilihat kembali dalam bab tayamum. Tak, maka orang seperti itu tidak wajib puasa, cuma kena bayar fidyah. Kena bayar fidyah. Perlu qada ke tidak perlu qada? Jadi orang yang tua, yang tak mampu puasa, orang yang sakit, yang tidak ada harapan sembuh, ini semua kena ambil data ataupun pengesahan daripada doktor lah. Doktor tak bagi puasa sebab tertentu tu, maka tak wajib puasa, dan wajib bagi mereka bayar fidyah, dan tak wajib qada. Okey. Itu tak mampu pada sudut hissan. Ada juga orang tak mampu puasa pada sudut syara'an, seperti orang yang ada haid, ada nifas. Mereka ni badan okey, kuat, tapi nya tak boleh puasa. Sebab apa? Syarak tak izin. Itu dipanggil sebagai tidak mampu puasa, tapi pada sudut syarak, min jihati syarak. Adapun min jihati his, badan okey, sihat molek, tak, kalau nak puasa boleh puasa, mampu. Cuma syarak sebut kamu disebabkan haid, disebabkan nifas, kami tak izinkan kamu puasa. Sekalipun kamu nak puasa, sekalipun kamu mampu puasa, kami tak izin. Kalau kamu puasa tak sah dan berdosa. Kamu anggap masuk syurga tak? Finnar. Masuk api neraka. Terus, wal fidyatu muddun min ghalibi qutil balad yukhriju li kulli yawmin wa yusrafu, aw yukhraju li kulli yawmin wa yusrafu ila wahidin minal fuqara wal masakin. Kat Yamin. Jadi kita sebut tadi kena bayar fidyah. Fidyah satu mud lah, satu syupak ni. Daripada makanan asasi di tempat tu. Jadi di Malaysia ni makanan asasi kita ialah nasi. Jadi keluarkan beras satu mud. Okey, setiap hari satu mud kita keluarkan. Rasanya ada perincian dia akan datang. Ini secara ringkas dulu. Dan kita kena serahkan mud itu kepada orang miskin, ataupun orang yang fakir. Qala Ibnu Qudamah al-Hanbali, inna syekh al-kabira wal ajuza idza kana yujiduhum as-sawm. Kakak gitu dulu. Wa yashqa 'alaihima masyaqqatun shadidatun falahuma an yuftira wa yut'ima li kulli yawmin miskina. Imam Ibnu Qudamah al-Hanbali berkata, sesungguhnya seorang tua yang tak mampu untuk puasa, yang kalau puasa menyebabkan kesusahan yang melampau, tak, maka bagi mereka boleh mereka boleh berbuka, dan mereka kena bayar setiap hari itu satu cupak kepada orang fakir miskin. Wa hadha qawlu Ali wa Ibn Abbas wa Abi Hurairah wa Anas wa Sa'id ibn Jubair wa Tawus wa Hanifah wa Thawri wal Auza'i وقال مالك لا يجب عليه شيء لأنه ترك الصوم لعجزه فلم تجب فدية كما لو تركه لمرض اتصل بالموت. Jadi pandangan tadi, pandangan Sayyidina Ali, Ibn Abbas, Abi Hurairah dan sebagainya, berbeza dengan pandangan Imam Malik. Imam Malik berkata, bila orang tu tua dan tak mampu puasa, ataupun ada sakit yang tak ada harapan sembuh dan doktor sebut tak boleh puasa, tak, mereka tak wajib puasa, satu hal dah, tak, dan juga tak wajib fidyah. Berbeza dengan pandangan pertama, sebut wajib fidyah. Imam Malik sebut tak wajib puasa dan tak wajib fidyah. Sebab apa tak wajib fidyah? Sebab dia tinggal puasa itu bukan sengaja, tapi li'ajizihi, sebab ketidakmampuan dia untuk puasa. Sebagaimana juga kalau dia tinggal puasa sebabkan dia sakit, yang mana sakit itu bersambung dengan kematian, juga tak wajib untuk dia bayar fidyah. Boleh وللشافعي قولان كالمذهبين ولنا الآية وقول ابن عباس في تفسيرها نزلت رخصة للشيخ الكبير ولأن الأداء صوم واجب فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء. وعند الحنفية كالجمهور فيفطر ويخرج الفدية. Di sisi mazhab Hanafi, seperti mana mazhab jumhur,
Orang yang sebegitu rupa, maknanya tua yang tak mampu puasa, sakit yang tak ada harapan sembuh, yang tak mampu puasa, maka mereka boleh berbuka, maknanya mereka tak wajib puasa, dan mereka kena keluarkan setiap hari satu fidyah. Kena keluarkan fidyah, bukan satu fidyah, kena keluarkan fidyah. Kakak duduk sana dulu. Duduk sana. Cumanya fidyah di sisi mazhab Hambali, di sisi mazhab Hanafi ni ialah kadar satu sa' ma yut'imu fi sadaqatil fitri. Satu sa', satu gantang. Jadi kita ada dua pandangan sebulan dia. Syarat yang keempat untuk wajib puasa ialah itaqatus shaum, kemampuan untuk puasa. Jadi mereka yang tak mampu puasa, sama ada pada sudut syar'i ataupun hissi, tak wajib puasa. Lepas tu apa yang perlu buat? Orang tua yang tak mampu puasa pada setiap hari, orang yang ada sakit, yang tidak ada harapan sembuh, tak mampu puasa, mereka boleh berbuka, maknanya tak wajib puasa, dan kena bayar fidyah, dan tak perlu qada. Fidyah banyak mana? Fidyah ialah satu mud, iaitu satu cupak. Di sisi mazhab Hanafi, tak, kal jumhur, Allah alam kal jumhur ni siapa dia? Sebab mazhab Syafi'i tak wajib bayar satu gantang, wajib bayar satu cupak sahaja. Di sisi mazhab Hanafi, maka orang seperti mana yang telah kita sebut tu boleh berbuka dan kena keluar fidyah. Cumanya fidyah di sisi mereka ialah kadar sedekah fitr, mana kadar zakat fitrah, iaitu satu gantang, 4 cupak. 4 kali ni. 1, 2, 3, 4. Wallahu a'lam. Boleh apa makna kal jumhur? Wallahu a'lam. Dia ambil daripada kitab Bada'i'us Sana'at. Ini mungkin kitab ni mazhab Hanafi lah. Yang seterusnya, yang kelima, yang keenam, syarat wajib puasa ialah as-sihah wal iqaqah. Sehat dan juga iqamah. Iqamah maknanya sedang bermukim. Jadi bila seseorang itu sakit dan tak mampu untuk puasa, maka tak wajib puasa lah. Begitu juga kalau orang yang musafir, juga tidak wajib puasa. Sebab safar ini, perjalanan ini ialah tempat kepada kesusahan, maka dirukhsahkan untuk tidak wajib puasa. Dan disebut kat sini akan datang kembali syarahan yang lebih luas bagi syarat ini, iaitu syarat as-sihah dan juga al-iqamah. Jadi kita tinggallah perincian dia tu pada bab akan datang. Yang terakhir, al-mabhathu al-thalith, perbahasan yang ketiga daripada kitab ini ialah niyatus siyam, niat puasa. Kita baca sikit. Wa fihi masailu, yang pertama wujubun niyah li kulli yaum. Di bawah perbahasan niat puasa, di bawahnya ada masalah-masalah yang pelbagai. Masalah yang pertama ialah kewajipan niat pada setiap hari. Kewajipan niat pada setiap hari. Maka wajib niat puasa pada setiap hari pada waktu malam. Kita puasa pada waktu siang, niat tu pada waktu malam. Ini di sisi mazhab Syafi'iyah, dan juga merupakan mazhab jumhur ulama ataupun jumhur fuqaha. Boleh. Jadi mazhab Syafi'i mesti niat setiap malam. Kita nak puasa esok, hari ni kita niat. Kita nak puasa lusa, malam tu kita niat. Nawaitu shauma ghadin, saja aku puasa esok hari. Nawaitu shauma ghadin an hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Jadi kita niat setiap hari lah, sebab tu disebut nawaitu shauma ghadin, aku puasa esok hari, bukan puasa sebulan. وقال مالك وأحمد في إحدى روايتين عنه إذا نوى صوم جميع الشهر في أول ليلة منه أجزاءه لجميعه. Telah berkata Imam Malik dan juga Imam Ahmad
dalam satu riwayat daripada beliau, iaitu daripada Imam Ahmad, kalau seseorang tu niat pada malam pertama, tak, esok nak puasa ni, malam ni dia niat untuk puasa sebulan, maka memadai untuk sebulan. Itu mazhab Maliki dan satu riwayat daripada Imam Ahmad. Boleh. Mazhab Syafi'i mesti niat setiap malam. Mazhab Maliki dan juga satu riwayat daripada Imam Ahmad mengatakan kalau seseorang tu niat pada malam pertama, niat sebulan, untuk puasa sebulan, tak, maka dah memadai. Hari-hari mendatang tu tak perlu niat dah, tak wajib ni niat dah. Okey, selesai. Dalilun ay asy-Syafi'iyah inna shawma kulli yawmin ibadatun la tafsud bi fasadi ma qablahu wa la bi fasadi ma ba'dahu. فلم تكفي نية واحدة كالصلوات وفيه احتراز من ركعات الصلاة فإن الصلاة بمجموعها عبادة واحدة وكل ركعة تفصل بفساد ما قبلها وما بعدها من الركعات ومن أركان الحج أيضا. Jadi dalil kita, iaitu dalil ulama Syafi'iyah, ialah puasa ni, setiap hari puasa merupakan ibadah yang mustaqillah. Mustaqillah ni yang berbeza dengan hari selepasnya. Jadi kita ada 30 hari puasa. Hari ini satu ibadah, esok kita panggil ibadah yang lain, lusa ibadah yang lain, tulat ibadah yang lain, dan begitulah sampai hari ke-30 merupakan ibadah yang lain yang tidak ada sangkut paut dengan hari yang pertama. Boleh? Boleh. La tafsudu bi fasadi ma qablah. Kalau kita puasa hari pertama sampai hari ke-9, tiba-tiba hari ke-10 tu kita tak puasa ataupun kita terbatal puasa, maka kita katakan yang batal puasa hari ke-10 je. 9 hari pertama tu sah dah lah, insya-Allah makbul indallah, diterima pula di sisi Allah. Lepas tu kita puasa hari 11, hari 12, hari ke-13, yang tu juga sah, tidak terbatal, disebabkan terbatalnya satu hari. Tak, jadi seorang tu puasa contohnya 30 hari. Seseorang tu puasa Ramadan bulan tu ada 30 hari. Hari ke-15 dia tak puasa. Kita katakan hari pertama sampai 14 ibadat dia sah. Kemudian hari ke-16 sampai ke-30 ibadatnya sah. Yang tidak sah sehari, hari yang kamu tak puasa itu, iaitu hari ke-15. Hari yang kamu puasa sah. Tak? Okay. Jadi daripada situ kita faham setiap hari itu merupakan ibadah yang mustaqillah, ibadah yang berasingan dengan hari sebelum dan selepas. Dalilnya apa? Dalilnya kalau kamu terbatas hari ke-10, maka hari ke-10 tu sahaja yang tak sah, yang kamu kena qada. Hari-hari lain selesai dah. Faham tak? Faham tak? Jadi bila dikatakan ibadah mustaqillah, maka kena niat setiap hari lah. Sebab hari ni satu ibadah, esok satu ibadah yang lain, lusa ibadah yang lain. Boleh tak? Dia berbeza dengan apa? Dengan sembahyang. Kita sembahyang Zuhur 4 rakaat. 4 rakaat ni, adakah satu rakaat tu satu ibadah, rakaat kedua tu satu ibadah yang lain, rakaat ketiga tu satu ibadah yang lain, rakaat keempat tu satu ibadah yang lain? Tidak. Malah 4 rakaat tu dipanggil satu ibadah. Sebab tu 4 rakaat kita niat sekali je. Kita tidak niat sembahyang 4 kali untuk 4 rakaat. Kalau kita batal rakaat ketiga semua, 2 rakaat pertama tu pun terbatal. Sembahyang Zuhur 4 rakaat, tahiyat akhir kita kentut, 4 terbatal, kita ambil sembahyang 10 daripada awal. Sebab apa? Sebab 4 itu dianggap satu. Bila 4 dianggap satu, maka niatnya satu. Berbeza 30 hari puasa, itu dianggap 30, bukan dianggap satu. Maka bila dianggap 30, tak, setiap hari kena niat. Kalau batal sehari, yang itu saja batal, yang lain kekal sah. Boleh tak? Berbeza dengan sembahyang tadi. Batal satu rakaat, yang lain semua batal. Sebab apa? Sebab 4 dianggap satu, jadi perlu satu niat. Puasa 30 dianggap 30, maka setiap hari tu perlu niat yang berlainan. Itu dalil kita lah, kuat lah dalil mazhab Syafi'i ni. Okey, itu puasa. Itu dalil lah, dalil Wa min arkanil haji aidan. Hukum sama seperti bab sembahyang ni kalau haji. Haji sama macam sembahyang lah. Haji ni banyaklah perbuatan dia, tawaf, sa'i, apa semua tak. Okey.
dalam banyak-banyak ibadat tu, dalam haji tu ada tawaf, ada wukuf, ada sa'i dan sebagainya. Perbuatan yang pelbagai tu dianggap sebagai satu ibadah atau ibadah yang banyak. Kita sebut semua perbuatan haji itu dianggap sebagai satu ibadah. Dalilnya apa? Kalau batal satu, batal semua. Batal semua. Contoh, ketika tawaf, tak, dia bersetubuh. Contohlah, tawaf dan 2 kali pusing bersetubuh dengan bini. Kita sebut tawaf cancel, batal. Bila tawaf terbatal, automatik haji semua sekali terbatal. Cuma haji ni walaupun terbatal, dia kena sempurnakan juga sampai habis lah. Jadi haji sembahyang tak, sekalipun sembahyang tu 4 rakaat, sekalipun bawa haji tu banyak ibadah, dianggap sebagai satu ibadah. Sebab tu perlu pada satu niat je. Sebab tu perlu kepada satu niat sahaja. Tu berbeza dengan puasa. Okey. Qala Ibnu Al-Munzir wa ajma'u ala anna man nawa siyama kulla lailatin min siyami syahri Ramadan fa sama anna samahu tamun. Ini Syekh bawa lah daripada kitab Al-Ijma' karangan Imam Ibnu Munzir. Beliau berkata, telah sepakat ulama mengatakan kalau seseorang tu niat puasa pada setiap hari, maka puasanya sah. Maka puasanya sah dan sempurna lah kalau niat setiap hari. Lakin yang bagi ni iaitu saum jami'i awal lailatin minhu liyahsul lahu saumul yaumil ladzi nasiya al-niyyah fihi ala mazhab Maliki. Jadi kita sebut mazhab Syafi'i mesti niat setiap malam. Walaupun begitu sewajarnya bagi kita yang bermazhab Syafi'i untuk niat juga pada malam pertama, niat puasa sebulan. Dan kita taklid mengikut pandangan mazhab Imam Malik. Apa faedahnya? Disebut dalam kitab Taqrib Sadidah, faedahnya ada 2 kalau kita niat sebulan ni. Yang pertama, kalau kita terlupa pada hari tertentu untuk niat pada waktu malam, maka hari itu puasa kita sah di sisi satu mazhab, iaitu mazhab Imam Malik. Dan tak perlu qada, cuma sunat qada ihtiyatan. Nak raikan mazhab asal kita iaitu mazhab Syafi'i, kita qada. Cuma wajib qada, tak wajib qada. Puasa tu dah sah di sisi mazhab Maliki. Faedah yang kedua ialah kalau kita ditakdirkan mati awal, kita niat sebulan ni, tak, kita mati pada 15 Ramadan, insya-Allah pahala yang masuk dalam akaun kita 30 hari puasa. Tu. Sebab itulah apa tu, power of niat. Boleh Okey, jadi kita pun walaupun mazhab Syafi'i, kita sunat jugalah ataupun wajar kita niat juga sebulan pada malam pertama tu. Yang kedua, tabyitun niyah. Berbahasa yang kedua ialah tabyitu an-niyah lailan, niat pada waktu malam. Inda Syafi'iyyati la yasihu shaumu syahri ramadana wala ghairuhu min as-siyamil wajibi illa bi niyyatin min al-lail. Wa bi qala Malik wa Ahmad wa qala Abu Hanifah shaumu syahri ramadana wan nadhr al-muayyan yasihu bi niyyatin min an-nahari wa qabla az-zawal. Jadi di sisi ulama Syafi'iyah tidak sah puasa Ramadan dan juga puasa-puasa yang wajib yang lain, kafarah, nazar dan sebagainya, tidak sah puasa tersebut kecuali kalau niat pada waktu malam. Dan pandangan ini juga dipegang oleh mazhab Maliki dan juga Ahmad bin Hanbal. Waqala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berkata, pandangan beliau ialah Shaumu syahri Ramadan wan nadhr al-muayyan yasih. Puasa bulan Ramadan dan nazar yang muayyan, nazar yang tertentu, hari tertentu, yasihhu, sah walaupun niat pada waktu siang, tapi dengan syarat sebelum tergelincirnya matahari. Boleh. Ini juga kita boleh taklid. Sebab tu dalam sebahagian kitab mazhab Syafi'i disebutkan tiga pandangan ni. Pandangan niat sebulan ikut pandangan Imam Malik, dan juga niat pada waktu siang. Jadi andai kata kita tak niat malam tu, lepas tu kita pula tak niat sebulan pada awal Ramadan dulu,
Tak, kita masih berpeluang untuk bertaklid dengan pandangan Imam Abu Hanifah yang membenarkan untuk niat pada waktu siang, tapi dengan syarat sebelum masuk zuhur. Walaupun puasa tu puasa fardu, tapi jangan pisah sengaja lah buat lagu tu. Faham tak? Kita ambil jalan ihtiyat. Hari pertama kita niat ikut pandangan Imam Malik, dalam masa sama kita niat untuk puasa hari esok ikut mazhab Syafi'i. Esok kita niat pada waktu malam, lusa niat pada waktu malam, tulat pada waktu malam, terlupa, baru kita ikut jalan keluar, pergi ke mazhab Imam Malik tadi. Tak niat juga mazhab Imam Malik, kita pergi ke mazhab Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Faham tak? Jangan buat main lah bila tahu pandangan ni. Kalau terlupa, kalau tak terlupa, tak payahlah nak buat apa, nak taklid. Dah kita niat pada waktu malam, tak payahlah nak taklid dengan pandangan lain. استدل الجمهور بما روته حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله. فهم؟ من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. Ulama jumhur ataupun pandangan jumhur, iaitu pandangan Syafi'iyah, Malikiyah dan juga Ahmad, mereka berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Hafsah. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak niat pada waktu malam, maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa ni ihtimal, sama ada tidak ada puasa yang sempurna, dengan mana puasa sah tapi tak sempurna, ataupun tidak ada puasa iaitu tidak sah langsung daripada asal, daripada awal. Kita ambil yang kedua, iaitu tidak sah daripada asal. Jadi fala siyama lahu sahih, ada puasa yang sah. Ustaz, betulkah ada yang kata mazhab Maliki kan kata boleh niat sebulan tapi dengan syarat dia yakin dia boleh berpuasa sebulan tu? Maka terkeluar di sini wanita, kerana wanita ada haid tak boleh puasa sebulan, so wanita tak boleh niat sebulan. Tak ingat, nanti kita tengok balik lah. Kita tengok jugalah mazhab Maliki ni, adakah secara mutlak begitu, kena rujuk balik. Wallahu alam, nanti dah saya tengok. Okey, yang ketiga, yang terakhir yang kita nak baca malam ni sikit lagi. Husulu munafin lis-shaum ba'da an-niyah. Sebelah kita berhentilah. Berlakunya perkara yang menafikan puasa selepas daripada niat. Kita dah niat untuk puasa hari esok. Lepas kita niat tu, kita melakukan perkara-perkara yang menafikan puasa. Perkara-perkara yang menafikan puasa. Dengan mana kalau kita berada pada waktu siang, perkara yang kita lakukan tu menyebabkan puasa kita batal. Tapi perkara itu kita tak buat waktu siang, kita buat pada waktu malam, selepas mana kita ni niat. Contoh, lepas kita niat, kita makan nasi. Kalau waktu siang makan nasi, batal lah puasa. Sekarang ni bukan waktu siang, waktu malam. Lepas niat kita makan, kita minum. Seseorang tu niat, lepas tu dia bersetubuh. Kalau setubuh waktu pagi, confirm lah batal puasa. Tapi sekarang ni dia setubuh waktu malam. Okay. Jadi adakah puasa, adakah bersetubuh itu, makan minum itu ataupun bangun sedar daripada tidur tu menyebabkan niat yang dia dah niat tadi tu terbatal? Dia niat, lepas tu dia bersetubuh. Adakah niat tadi terbatal? Sekira-kira wajib pula dia niat kali kedua, tajdid niat, perbaharui niat. Maka padanya ada dua wajah, padanya ada dua pandangan. Yang pertama, qala Abu Ishaq Al-Mirwazi, idza nawa thumma nama wa lam yantabih ila akhiril lail lam yanzamhu tajdidun niyyah wa in intabaha aw jama'a aw akala aw shariba lazimu tajdidun niyyah li'anna dhalika yunafi niyyah. Ini pandangan Abu Ishaq Al-Mirwazi. Beliau berkata, ni dalam mazhab Syafi'i juga ni, kalau seseorang tu niat, kemudian dia tidur, lepas tu dia tak bangun sampai waktu subuh, maka yang tu tak perlu tajdid niat lah, sebab dia memang tak bangun dah. Dia niat, lepas tu dia tidur. Bila dia tidur sampai ke subuh, tak sedar langsung, waktu tu selesai. Puasa dia sah, niat dia sah. Niat dia sah dalam puasa dia sah. Wa in intabah, kalau dia terbangun, dia niat,
Lepas tu dia tidur, dia terbangun daripada tidur sebelum subuh. Ataupun lepas dia niat, malam tu dia bersetubuh dengan bini dia. Ataupun lepas dia niat, dia makan, dia minum. Waktu sahur tu dia makan minum lah. Tak, ketika itu menurut Abu Ishaq Al-Mirwazi, berdasarkan dalil-dalil tertentu, bagi dia, ke atas dia, wajib bagi dia tajdid niat, perbaharui ni niat. Perbaharui niat. Kerana apa? Li'anna dhalika yunafin niyah. Kerana yang telah disebutkan tadi, iaitu bersetubuh, makan, minum, itu semua tu menafikan niat. Itu di sisi beliau lah. Adapun pandangan as-sairu ashabina, keseluruhan ashab bagi mazhab Syafi'i mengatakan la yanzamu tajdidun niyah wa huwal asah. Tidak wajib perbaharui niat, dan itu pendapat yang lebih tepat, pendapat yang lebih asah. Dalilnya apa? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmu as-siyama ila al-lail. Walau kana dhalika yamna'u sihhatan niyyah lam yajuz al-aklu wasyurbu ila tulu'il fajri. Dalil pandangan sair al-ashab ialah firman Allah Ta'ala yang menyebut, makanlah kamu dan minumlah kamu sehingga terbitnya fajar. Itu sehingga maksudnya subuh. Kemudian kamu sempurnakan puasa tersebut sampailah ke waktu maghrib. Jadi dalam ayat Quran yang tak sebut apa? Makan dan minum. Aku boleh makan, boleh minum walaupun kita dah niat. Boleh Jadinya Nabi sebut, siapa yang tak niat pada waktu malam, maka tidak ada puasa baginya. Okay, kita ikut Nabi, kita pun niat pada waktu malam. Waktu ayat Quran beritahu, makanlah, minum, tak ada masalah sampai ke subuh. Sampai ke subuh. Jadinya, kalau kita perasan, kalau kita tidak katakan boleh makan, boleh minum, walaupun selepas kita niat, maka ada sedikit pertembungan, ta'aruf antara hadis Nabi tadi, iaitu barang siapa tak niat pada waktu malam, maka tidak ada puasa baginya. Hadis tu bagi tahu kita kena niat waktu malam lah. Malam tu maknanya daripada maghrib boleh niat lah. Tak? Jadi kita niat pada waktu maghrib contoh. Lepas buka untuk hari tu, kita niat untuk hari esok pula. Tiba-tiba ayat Quran beritahu puasa makan dan minum boleh sampai ke subuh, sampai ke apa? Azan subuh. Mana sebelum azan subuh lah. Okey. Kalau tak boleh makan, tak selepas kita niat, maka tidak ada faedah lah Allah Ta'ala suruh makan. Macam mana dia punya cara istimbat dia tu? Semula macam ni. Nabi sebut dalam sebuah hadis, barang siapa yang tidak berniat pada waktu malam, maka tidak ada puasa baginya. Maka kita nak ikut Nabi, kita niat pada waktu malam. Malam masuk daripada maghrib. Jadinya lepas maghrib kita buka, kita niat untuk hari esok pula. Sebelum sembahyang isyak tu kita dah niat untuk hari esok, puasa untuk hari esok. Kalau niat tu boleh dibatalkan dengan makan minum. Niat tu yang Nabi suruh niat tu pada waktu malam tu boleh dibatalkan dengan makan minum, maka tidak ada faedah lah Allah Ta'ala suruh kulu washrabu, makan dan minum sampai ke subuh. Boleh tak? Boleh faham tak? Jadi oleh sebab itu kita sebut, bila kita niat tak, dan kita makan, kita minum, kekal makan dan minum itu tidak menyebabkan terbatalnya niat. Dengan makna tak perlu kita nak tajdid niat, memadai dengan niat yang pertama tu, esoknya kita boleh puasa. Boleh
فقيل إن أبا إسحاق لم يصح منه هذا ولم يذكره في شرحه وقيل إنه رجع عنه. Besar ada pandangan qil mengatakan Abu Ishaq Al-Mirwazi tadi tu, pandangan beliau yang mengatakan kena tajdid niat kalau makan dan minum selepas daripada niat yang pertama. Di sini disebut dalam kitab Al-Bayan lil Umrah ni disebut pandangan itu tidak sahih datang daripada Abu Ishaq Al-Mirwazi. Dan juga ada pandangan mengatakan Abu Ishaq Al-Mirwazi rujuk balik daripada pandangan tersebut dan bersama-sama dengan pandangan jumhur. Boleh jadi kesimpulan dia, kalau seseorang tu niat kemudian dia makan, dia minum, dia ketika itu tak perlu dah untuk dia niat kali kedua, memadai dengan niat yang pertama. Baca sikit lagi. Wa idza nama ba'daha ay ba'da niyyah thumma tanabbaha qabla al-fajr lam yajib tajdiduha bal yusannu kama fi syabra majlisi faqila yajib fa in istamarra an-nawm ila al-fajr lam yadurra bila khilaf walau Syekh Amirah. Sikit lagi nak bila. Jadi bila mana seseorang tu niat kemudian dia tidur, kemudian dia terbangun daripada tidur dia, maka tak perlu nak tajdid niat, tak perlu nak perbaharui niat, tak perlu nak niat semula untuk puasa esok. Tak, memadai niat yang dia niat sebelum tidur tu dah memadai dah. Cumanya sunat jugalah dia niat semula, tajdid niat, perbaharui niat, sunat tak wajib, sebagaimana disebut oleh Al-Imam Asy-Syabra Majlisi. Dia sebut sunat. Waqil ada pandangan sebut wajib. Bila niat, lepas tu tidur, lepas tu terbangun, ada pandangan kata wajib niat. Semua tu pandangan qil lah, pandangan yang lemah. Okey. Dan masing-masing sepakat mengatakan kalau dia niat kemudian dia tidur tu tak sedar sampailah subuh. Tak, ketika itu tanpa khilaf mengatakan tak perlu untuk tajdid niat. Itu yang disebut oleh Syekh Al-Amirah atau Syekh Amirah. Yang terakhir, qala al-allamatul khatib fil mughni mamzujan ma'al minhaji wa sahihu annahu la yajibu at-tajdidu laha idha nama ba'daha thumma tanabbaha layla li'annahu ma laysa munafiyan lis-sawm والثاني يجب تقريبا للنية من العبادة بقدر الوسع أما إذا استمر النوم إلى الفجر فإنه لا يضر بلا خلاف. Yang terakhir dibawa kalam daripada Al-Imam Khatib Syirbini bersama-sama Minhaj An-Nawawi. Apa kata Al-Imam Khatib Syirbini? Wasahihu, dan yang sahih, sahih ni mustalah jugalah, annahu la yajibu tajdid, tidak wajib tajdid niat bila mana seseorang tu tidur kemudian terbangun daripada tidur. Macam tadilah, dia niat dah untuk puasa hari esok, lepas tu dia tidur, lepas tu dia terbangun daripada tidur. Adakah kena niat semula? Kita sebut tidak perlu niat semula. Kerana apa? Kerana tidur tidak menafikan puasa, maka tidak membatalkan niat puasa yang dia niat pada kali pertama. Pasal di pandangan kedua, yajibu takriban, wajib niat. Dia niat, lepas tu dia tidur. Bila dia terbangun daripada tidur, wajib dia niat semula untuk puasa hari esok. Atas alasan apa? Takriban lin niyah minal ibadah, untuk mendekatkan niat dengan ibadat, sekadar yang mampu. Jadinya tadi dia niat pukul 8 malam, dia nak puasa pagi esok, dia niat 8 malam. Tak. Jadi 8 malam nak sampai pagi esok tu, kita ambil lah dalam 8 jam lagi. Tak. Jadi niat awal nak puasa 8 jam lagi. Pandangan kedua ni sebut kalau kamu bangun sejam sebelum subuh kamu bangun, maka kamu kena niat waktu tu juga. Sebab apa? Supaya niat itu dekat dengan perbuatan yang kamu nak buat. Kamu niat, lepas sejam kamu puasa. Tak. Kebetulan kamu bangun, maka wajib kamu niat supaya niat tu dekat sangat dengan perbuatan ibadat yang kamu nak buat. Cuma pandangan ni pandangan yang lemah lah. Pandangan yang tepat ialah pandangan pertama, kalau dah niat tertidur tak perlu niat lah. Okey. Adapun bagi mereka yang ni masalah seterusnya, adapun bagi mereka yang niat kemudian tidur tak sedar-sedar sampai ke subuh, maka ketika itu memang tidak ada kemudaratan langsung lah, tanpa ada khilaf. Maknanya memadai niat yang pertama untuk dia puasa pada hari tersebut.
Yang terakhir, fayanbaghi tajdidun niyyah ba'da as-suhuri hatta yakuna as-shawmu sahihan bittifaq. Ni ihtiyat. Nah, sekalipun kita sebut pandangan yang lebih tepat ialah tidur, bersetubuh, makan, minum tak selepas mana kita niat kali pertama, tak, perkara-perkara tersebut tidak membatalkan niat. Dengan mana kita tak perlu tajdid niat, perbaharui niat, tak perlu. Sekalipun kita katakan itu pandangan yang tepat, yang lebih muktamad, kita katakan juga wajar, comel bila kita bangun sahur, kita niat kali kedua untuk puasa esok hari. Supaya apa? Supaya puasa kita sah bittifaq. Supaya puasa kita sah tanpa ada khilaf. Jadi pandangan yang mengatakan niat tidur ataupun jima ataupun makan, minum, lepas tu terus puasa. Bagi pandangan yang mengatakan itu boleh, maka dia mengatakan, pandangan tersebut mengatakan puasa kita sah. Bagi pandangan yang mengatakan itu tak boleh, dengan makna kalau kamu niat, lepas tu kamu bersetubuh, kamu makan, kamu minum, kamu mesti niat kali kedua. Sebab apa? Perbuatan tersebut, makan, minum, jima tu membatalkan niat yang pertama. Tak? Okey. Maka pandangan kedua juga mengatakan puasa kita sah. Sebab apa? Kita bila bangun sahur, walaupun kita dah niat mula-mula tadi, kita niat pula kali kedua. Maka pandangan kedua juga mengatakan puasa kita sah. Dan al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar daripada khilaf itu satu perkara yang dituntut. Jadi kita sebut, kalau kita bangun sahur, walaupun kita dah niat sebelum ni, kita niat kali kedua untuk meraihkan khilaf yang wujud. Dan semua ulama, semua pandangan mengatakan puasa kita sah. Cukup sekadar tu. Lepas ni kita masuk perbahasan, masih dalam perbahasan bab niat, kaifiyatu an-niyah wa ma yajibu fiha. Cara nak niat puasa dan juga apa yang wajib kita hadirkan dalam niat puasa. Ada sebarang soalan? Allah, sebarang soalan tak ada? Kita tutup majlis kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan ala al-istima'.